Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita hari yang keberapa ya? Hari ke-13 ya? Hari ke-13. Bermakna dah 2 minggu. Hampir 2 minggu lah. 2 minggu kita berpuasa. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat lagi bernafas dan dapat juga meneruskan kehidupan kita. Baik tuan-tuan, hari ini gadget baru ni ya. Yang dihadiahkan oleh seseorang lah. Dia benci sangat tengok suara timbul, tak timbul, kata dia lah. Dan saya harap hari ni clear lah. Tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, tajuk kita pada hari ini, street dakwah. Tetapi macam biasalah, kita bermula lebih awal dan saya berbincang tentang kehidupan sehari-harian kita yang boleh kita pelajari sementara menunggu orang masuk on the dot, pukul 6.25. Baik, saya nak kisahkan hari ini sedikit apa yang berlaku. Anak saya yang nombor 4, Farah Sofia, akan menduduki peperiksaan IGCSE ke apa? IGCSE ni, apa ni, Cambridge. Tetapi peperiksaan ini dibatalkan kerana apa ni, COVID-19 lah. So dia diganti dengan assessment ataupun yang dikendalikan oleh sekolah sendiri. Jadi dia tak payah ambil exam lah. Dan Sofia ni, dia bagi saya dia bertuah lah sebab dia ni nervous bila mengambil peperiksaan. Dia UPSR tak ambil, PMR tak ambil, SPM pun memang kita tak register lah. Tetapi yang ini yang dia paling takut ni. Terutamanya yang dia paling takut sekali matematik. Lemah sungguhlah matematik. Apa ni, si Sofia ni. Dan tiba-tiba jadi macam ni, dia lebih relax sikit. Tetapi relax pun, saya tahulah anak saya ni, dia kecut perut bila nak menghadapi peperiksaan. Jadi sebagai seorang ayah, apa yang boleh dibantu? Inilah penting ya, sebagai seorang ibu, apa yang boleh dibantu? Membantu anak-anak kita. Kita nak mereka berjaya. Berjaya di sisi Allah. Okay? Jadi apa yang saya buat, yang saya duk mengajar orang lah, apa ni, Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, dia kata apa? Allah SWT turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa, aku nak makbulkan doanya? Ada tak yang nak bertaubat, aku nak ampunkan dosanya? Ada tak yang nak minta, aku nak bagi apa yang dia minta? Jadi tuan-tuan, apa yang boleh saya buat lah, nak ajar dia, tak reti lah. Sukatan mata pelajaran sekarang ni, Masya Allah, berbeza dengan kita dulu. Dan saya rasa lebih tinggi lah daripada zaman saya belajar dulu. Dan saya pun malam, saya pun minta lah dengan Allah. Allah dah janji dengan saya, kau minta aku bagi, kau berdoa aku makbulkan. Jadi saya kata apa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah. Anak aku akan menduduki peperiksaan hari ni matematik ya Allah. Dia susah ya Allah. Dia nervous ya Allah. Jadi kau tolonglah. Bagilah semangat dekat dia ya Allah. Kuatkanlah semangatnya ya Allah. Kuatkanlah daya ingatannya ya Allah. Mudahkanlah kepahamannya ya Allah. Biarlah yang keluar itu dia dapat jawab ya Allah. Dan tolonglah bagi yang terbaik di sisimu ya Allah. Yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, dia budak baik ya Allah. Tolonglah. Itulah merayu. Dan kadang-kadang kita bercakap benda biasa-biasa macam ni pun boleh menitiskan air mata. Pasal apa? Kita bergantung kepada Allah SWT. Jadi, tapi satu perkara yang penting ya, yang kita tahu, yang perlu kita amati betul-betul, doa ni, kita boleh berdoa. Kita kata kita nak kereta proton Saga. Katalah kita nak kereta proton. Doa. Tapi Allah bagi kancil. Pasal apa? Allah lebih mengetahui. Bahawa kereta proton kan laju sikit pada kereta kancil, macam kata contohlah. Dan Allah bagi kereta yang sepadan dengan kita. Kadang-kadang kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku nak kereta, ya Allah, aku nak kereta proton, ya Allah, aku nak kereta proton. Dia bagi Mercedes. Ada. Pasal apa? Allah ni maha kaya. Ya, ikut dia lah. Dia nak bagi apa? Kita doa. Hari ni tak dapat, besok tak dapat. Ada orang kata dengan saya, dia kata apa? Prof, dah 20 tahun saya berdoa ni. Tak dapat-dapat lagi. Ya Allah, dia berani kata macam itu. Macamlah Allah tak dengar. Ikut dia lah bila dia nak bagi. Masya Allah. Allah ni dia raja kita, hamba. Dia akan bagi ikut yang sesuai dengan dia. Bukan sesuai dengan kita. Sesuai dengan dia sebab dia lebih mengetahui tadi. Ada kalanya kita rasa Allah tak bagi pun apa yang kita minta. Sedangkan janji dia macam tu. Tidak. Allah dah kata apa? Dia kata apa? Siapa yang berdoa dengan penuh keikhlasan, doa dia tidak makbul di dunia, InsyaAllah bila kita mati besok dia kumpul-kumpul semua tu, yang itu dia bagi kita kebaikan lah.
di hari akhirat besok. Itu yang lebih baik daripada kita, untuk kita lah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, 6.25 lah jam saya tu. Jadi tajuk hari ni, tajuk sukar sikit lah untuk saya. Kerana saya sukar juga untuk melakukannya. Apa dia? Bab 13 ni, strik dakwah. Strik dakwah ni apa? Ada orang kata, pergilah. Alah, kau ni pandai lah berdakwah kat masjid, boleh ya. Ada orang kata macam tu. Berdakwah dengan orang Islam boleh lah. Siapa tak pergi berdakwah dekat supermarket tu, dekat apa ni, Allah mall, pasar raya dan sebagainya, tengah jalan. Berdakwah lah kat situ kalau nak berdakwah sangat. Ada orang nakal-nakal kan beritahu macam tu. Jadi yang sebenarnya betul. Itu betul. Betul. Maksudnya kita kena berdakwah kepada semua orang. Jiran tetangga kita yang bukan agama Islam ke, kena berdakwah. Memang wajib begitu. Dan sebab apa dalam surah Yusuf ayat 108. Allah terjemahan, Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang yang mengikutku menyeru manusia umumnya kepada agama Allah dengan keterangan yang nyata. Kepada semua manusia. Maha suci Allah daripada sebarang sekutu dan aku bukanlah daripada golongan orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya berdakwah ini tanggungjawab kita kepada semua manusia. Tapi bolehkah kita buat tu? Payah. Payahnya dari sudut kemampuan kita. Kita ni berbeza-beza. Pertamanya dari segi ilmu. Yang keduanya dari segi kekuatan, dari segi pengaruh. Kadang-kadang, siapa nak dengar kita? Tapi kita cubalah setakat mana yang boleh. Setakat mana yang boleh. Kita cuba sedaya upaya dia. Contohnya lah. Bila saya ni kan ada, maksud bagi saya strip dakwah ni, yang kita berdakwah pada orang yang kita tidak kenal. Orang yang kita, Masya Allah, yang kenal-kenal gitu je. Kadang-kadang bukan kerana majlis, kerana program. Yang paling asas sekali lah, bagi saya lah, macam contoh saya ni, pensyarah. Saya ada anak murid saya. Saya mengajar lah. Tapi saya cubalah berdakwah dengan dia orang dulu. 2-3 minit yang pertama. Pernah ini cerita lah, menarik ni. Saya masuk kali pertama, mula-mula bertugas di UniKL. Kelas saya pukul 1. 1:05 bunyi azan. Macam mana aku nak buat ni? Saya tak peduli. Saya kata, saya nak semayang dulu. Saya pun kata, you all semua dah masuk waktu ni. Surau dekat mana? Prof keluar, sebelah kanan tu, lepas tu, pergi sebelah kanan lagi, hujung sekali tu, itu surau. Saya dah pergi cari, tak jumpa. Ada, Prof, hujung tu, sebelah kanan tu. Tak ada, saya pergi cari, tak jumpa. Saya dah hitai-hitai, tak jumpa dah. Ada, memang ada. Straight je, Prof. Ada, ni budak lelaki jawab. Budak perempuan yang cerdik sikit, dia kata apa? Cakap, pergilah dengan Prof tu. Ya sebenarnya saya ajak dia pergi semayang lah tu. Lepas tu dia, bila sebut macam itu saja, semua bangun. Satu kelas bangun. Budak-budak lelaki. Ikut saya pergi ke surau. Semayang. Saya jadi imam lah. Tak lama pun. 5-6 minit je semayang tu. Lepas tu balik. Saya mula bercerita dengan dia. Tentang kepentingan solat berjemaah. InsyaAllah saya kata. Allah akan bantu kita. Kemudian. Ini saya bagi contoh-contoh lah. Saya cuba nak berdakwah jugalah. Saya sikit-sikit lah. Cara saya lah. Di shopping mall. Bila kita pergi shopping mall, saya tak kisah. Pergilah pukul berapa pun. Kalaulah asal pukul 4.30. Pukul 4 suku saya boleh pergi. Saya tak ada masalah. Tapi bila masuk saja pukul 4.30, saya akan cari surau lah. Supaya kita boleh semayang, berjemaah. Isteri, anak-anak semua kena pergi sekali lah. Dan saya biasa buat lah ni. Di shopping mall, saya pun tanya orang. Tuan, minta maaf tuan. Nak tanyalah. Dekat sini surau, dekat mana tuan? Ni dekat, dia pun tunjuk lah. Sini. Oh, ya ke? Terima kasih, tuan. Dah masuk dah ni asal ni. Jom kita pergi semayang. Dia nak jawab macam mana? Saya mengajak dia supaya pergi solat. Terpulanglah pada dia nak pergi ke tidak. Macam-macam lah dia orang jawab. Apa lagi? Masa saya jadi pengarah UiTM. Saya memang hari raya saya tak balik rumah. Tak balik kampung. Sebab ini pesan ayah saya lah. Man, kita jadi ketua ni, anak buah kita, jaga. Salah satunya hari raya. Dia kata ramai bos-bos ni hari raya pecuk balik dah. Sedangkan dalam kampus kita tu, ada orang, ada jaga, ada apa, security apa semua yang jaga tu. Raikan mereka dulu. Itu ayah saya ajar saya. Jadi saya amalkan lah. Saya rasa benda tu betul. Maka saya beritahu semua kaki tangan saya akan berada pada hari raya pertama dalam kampus, rumah saya dalam kampus, sehingga pukul 12. Lepas tu saya nak balik. Jadi datang rumah saya. Jadi dia orang pun datang lah. Dan hari raya ni kadang-kala lah rumah apa ni, kalau kita terus duduk kan, dia orang ni bukan peduli pun, datang pukul 1 suku gitu.
Zuhur dah nak masuk dah. Kan? Tengah-tengah duduk meraihkan tamu, azan bunyi. You all semua. Jom kita pergi semayang dulu. Dah masuk Zuhur ni. Takkan dia nak kata, tak payah prof. Saya tak semayang di masjid. Oh, semua semua orang yang lelaki tu akan ikut saya pergi. Tahun lepas dia reti lah. Tanya Zuhur orang tak pergilah berjalan rumah orang. Tapi saya kata pada dia orang, datanglah berjalan waktu mana pun tak kisah. Tapi masa kita masuk waktu, kita pergi semayang. InsyaAllah. Baik. Apa lagi yang boleh? Cara-cara kita kecil-kecil je lah. Saya bukan berbakat untuk bercakap macam di public, macam dalam YouTube tu macam-macam. Contoh orang buat surau dekat kondo saya ni. Dia buat pembaikan surau. Masuk waktu saya jadi imam. Saya tengok dia tak nak pergi semayang. Dia relax je. Saya pun pergi ya. Bang, mari kita semayang dulu. Dah masuk waktu ni bang. Kita cari rezeki ni. Mudah-mudahan Allah berkat rezeki kita. Kita buat masjid, kita buat surau, kita baiki surau. Jomlah semayang. Dia nak kata apa? Takkan dia nak lari kan? Sekurang-kurangnya kita telah menyampaikan. Anak-anak di kondo ni, duk main bola apa semua. Masuk waktu dia bukan peduli pun. Saya akan beritahu. Saya kata, main, semayang dulu. Lepas tu mainlah bola tu. Dan ada yang pergi. Kemudian bila dia pergi di surau tersebut, saya beritahulah. Baguslah awak semua ni. Awak tahu tak? Sayang tak kat ayah? Sayang tak kat mak? Kalau sayang ayah dengan mak, kita jadi anak yang soleh. Salah satu jadi anak yang soleh ni, jangan tinggal solat berjemaah di rumah Allah. Ya pakcik. Sekurang-kurangnya kita bagi tahu. InsyaAllah. Jadi kalau kita buat macam tu, sikit-sikit lah kita minta izin dengan Allah, kita hanya menyampaikan. Jangan risau orang nak ikut tak nak ikut tu, itu soal nombor 2 lah. Kita hanya menyampaikan. Yang Allah nak bagi tu, sama ada dia ataupun dia nak bagi-bagi ya. Kita menyampaikan. Baik, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi bersama saya. Dah habis dah yang 4 buku yang awal yang dihadiahkan oleh Cik Fai. Dah selesai kita edarkan. Tapi ada lagi yang bagi hadiah pada kami pada hari ini. Saya cakap dengan Roza. Yang awak pilihlah orang hari ni. Itu tiba-tiba saja terus asabiah lah. Apa? Saya nak pilih orang Johor hari ni. Ya Allah, mentang-mentang lah dia orang Johor. Jadi apa yang dia buat, dia tanya, hello Johor, Assalamualaikum Johor, clear tak clear? Jadi orang yang pertama jawab, itulah yang dia pilih. Bukan pilih kasih. Itu kaedah yang dia guna. Apa dia nama dia tu? Siti Fatimah Saleh, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Puan Siti Fatimah, kontak saya 019-315-4444. InsyaAllah besok pagi saya hantar buku. Beri 2 minit. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.